Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tentu tadi yang tak dengar suara ya. Mohon respon tak yang tak dengar suara. Saya cuba settingkan suara ni, insya-Allah. Rasanya dah saya setting dah betul. Saya harap tuan-tuan boleh dengar lah. Okay, saya dah set betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya test sekali lagi suaranya macam mana. Doktor boleh dengar tak suara saya? Dr. Kamarudin tak tolong respon. Boleh dengar tak suara? Boleh dengar Ustaz. Macam? Boleh kuatkan sikit lagi. Boleh kuatkan lagi? Baik-baik, saya cuba. Sekejap tuan saya cuba setting semula. Kalau begitu saya setting semula insya-Allah. Ustaz tak dengar Ustaz, suara Ustaz. Ustaz unmute, Ustaz unmute. Unmute Ustaz. Baik Doktor. Saya test sekali lagi. Sekejap Doktor ya. Okey Doktor, boleh dengar tak suara? Jelas. Alhamdulillah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Tuan-tuan, para silang pendengar lah, para jemaah itu biasa saya guna dalam kuliah, tapi kerana kita inilah kuliah kali pertama yang berlangsung secara maya yang saya cuba usahakan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya ucapkan sangat-sangat setinggi-tinggi penghargaan di atas kesudian hadir bersama-sama pada pagi ini. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya harap pengisian secara online ini dapatlah memberikan sedikit sebanyak kebaikan buat saya dan juga tuan-tuan pada pagi Sayyidul Ayyam ini. Kita sama-sama duduk sekejap meluangkan masa pada waktu yang sangat indah, waktu duha pada hari Jumaat ini insya-Allah. Mudah-mudahan duduknya kita sekejap walaupun tidak bersemuka secara fizikal tetap dihitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal-amal yang saleh insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diceritakan bahawasanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin. Kata Anas bin Malik, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui seorang wanita yang sedang menangis. Nabi lalu pada satu jalan di mana ketika itu Nabi melepasi seorang wanita yang sedang menangis di sisi satu kubur. Perempuan ini menangis, dalam riwayat yang lain dikatakan wanita ini menangis kerana dia kehilangan anaknya. Lalu Nabi SAW bila melihat keadaan itu,
Kata Nabi SAW kepada wanita tadi, ittaqillaha wasbiri. Ittaqillaha wasbiri. Satu ucapan yang Nabi SAW sebut kepada wanita ini, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ini satu ucapan yang Nabi ajar kepada kita sebenarnya, tuan-tuan. Bila mana kita melihat ataupun kita berjumpa dengan saudara kita yang sedang diuji dengan musibah yang mungkin menyedihkan dia, maka inilah pesanan terbaik. Inilah pesanan yang terbaik yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ittaqillah wasbiri. Bertakwa kamu kepada Allah dan bersabarlah. Maka tuan-tuan, bila mana Nabi SAW sebut perkataan ini, kalau kita lihat pada pesanan Nabi ini, pertama Nabi suruh bertakwa dan sabar. Nabi ikat perkataan takwa dengan sabar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sabar ini adalah satu perkara yang berat. Dan jika bukan kerana ketakwaan, seseorang mungkin tidak mampu bersabar dengan ujian yang menimpa dia. Jika bukan kerana takwa, seseorang mungkin tidak akan kuat kesabaran. Maka sebab itu Nabi SAW mengikat perkataan sabar itu, sebelum daripada itu Nabi sebut takwa. Takwa kamu kepada Allah dan sabar. Maknanya wanita tadi sedang bersedih. Akan tetapi respon yang diperolehi ataupun yang dibalas oleh wanita tadi kepada Nabi, dalam keadaan wanita ini sebenarnya dia tidak kenal Nabi. Dia mungkin hanya mendengar nama Nabi tetapi tak tahu bagaimanakah rupa ataupun wajah baginda Nabi SAW yang mulia. Kerana zaman itu macam kita tahulah, bukan seperti zaman kita hari ini. Maka wanita tadi, dia menjawab kepada Nabi SAW dengan satu jawapan yang sebenarnya jawapan ini standard. Kita juga kadang-kadang bila mana kita memujuk orang yang sedang diuji, kita juga akan terima jawapan seperti ini. Apa kata wanita tadi? Kata wanita tadi kepada Nabi, ilaika anni, pergilah engkau daripadaku. Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati, fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah kau. Kalau bahasa kita hari ni mungkin kita sudahlah pergilah. Kau tak diuji, kau tak ditimpa musibah sebagaimana yang menimpa aku. Tuan-tuan, ini bukan calang-calang ucapan. Ucapan ini diterima oleh baginda Nabi SAW. Dan dalam riwayat hadis ini disebut walam ta'rifu. Wanita tadi rupanya dia sebut begitu bukan kerana dia tahu tu Nabi. Rupanya dia tak tahu itu adalah Nabi. Maka Nabi SAW kemudian Nabi biarkan saja wanita tadi. Ini satu akhlak hebat Nabi lah. Yang mana Nabi tak balas. Nabi tak jawab, aku ini Nabi, berani kau cakap begitu. Tidak. Bahkan Nabi SAW hanya meninggalkan dia. Kerana Nabi tahu dia dalam keadaan yang tidak tenang, yang mungkin keadaan emosinya tidak stabil. Dan keadaan ini mungkin berlaku juga pada kita, tuan-tuan. Mungkin kalau mana kita memberikan nasihat supaya bersabar kepada orang, orang akan balas dengan jawapan yang lebih kurang ini. Sudahlah, kau cakap banyak, kau tak kena, bolehlah cakap. Tetapi ini satu contoh Nabi memberikan satu akhlak yang sangat hebat. Nabi tinggalkan dia, walaupun jawapan dia tadi tidak sepatutnya, tetapi Nabi biarkan. Sehinggalah dikatakan kepada dia, faqila laha, dikatakan kepada dia, orang beritahu dia, innahu Nabi SAW. Orang yang kau bentak tadi, orang yang kau marah tadi adalah Nabi. Maka wanita tadi rasa bersalah, dia rasa takut, maka dia rasa tak sedap hati, dia rasa dia buat salah kepada Nabi. Fa'atat babun Nabi SAW. Fa'atat baban Nabi, dia pergi cari Nabi, pergi ke rumah Nabi, dan dia tak jumpa Nabi SAW, tak jumpa pintu nak masuk. Tapi kemudiannya Nabi SAW melihat dia dan Nabi menyebut satu perkataan yang saya nak jadikan sebagai mukadimah untuk saya dan juga tuan-tuan pada pagi ini. Kata wanita tadi sebut, ya Rasulullah, lam a'rifuk, aku minta maaf, aku tak kenal kau ya Rasulullah. Tetapi Nabi hanya menjawab, innamas sabru inda sadmatil ula. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya yang dinamakan sabar itu inda sadmatil ula, ketika mana gegaran yang pertama, ketika mana hentaman yang pertama, maknanya ketika mana sedang berat ujian itu menimpa, ketika itulah seseorang itu dinamakan bersabar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hadis ini beberapa perkara yang saya nak jadikan mukadimah untuk saya dan juga tuan-tuan. Pertama, bagaimana akhlak Nabi SAW yang sangat hebat, yang mana Nabi SAW memberikan nasihat, dan inilah perkara yang menjadi tanggungjawab kita. Jangan kita bimbang, tuan-tuan. Orang boleh kata, kau cakap sabar senang, kau tak kena. Kerana kita tak kenalah kita berikan nasihat. Besok satu hari, bila mana kita pula diuji, tuan-tuan, orang lain pula beri nasihat kepada kita. Maka demikian hendaknya kehidupan ini berjalan. Orang Islam ini, dia saling berpesan kepada kesabaran.
saling berpesan dengan sabar, dia berpesan pula pada kesabaran. Bila mana saudaranya diuji dengan musibah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, tenangnya Nabi walaupun nasihat Nabi yang baik dibalas dengan jawapan yang tidak baik. Ini satu sifat Nabi SAW yang mulia yang boleh kita ambil. Orang kadang-kadang bertindak balas terhadap nasihat kita ataupun pesanan kita kepada dia untuk bersabar itu dengan tindak balas yang tidak sepatutnya. Tapi Nabi memberikan satu contoh respon yang sangat baik. Nabi biarkan dia kerana Nabi tahu itu bukan keadaan dia yang tenang dan normal. Maka tuan-tuan demikian juga sepatutnya gitu. Dan bagi pihak orang yang dinasihati juga, ini satu perkara yang boleh kita ambil pengajaran. Seandainya kita yang dinasihati, kita yang sedang bersedih, kita yang sedang diuji, maka orang beri nasihat sabar kepada kita, maka jangan kita bentak dengan cara kasar. Terima dengan baik. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang diikat dengan takwa. Saya sebut tadi tuan-tuan, kalau tidak diikat kerana takwa, orang mukmin itu tidak akan ada kesabaran yang besar. Tak akan mampu dia bersabar. Mungkin hanya mampu bercakap di mulut. Kita cakap sabar. Tetapi sabar yang sebenar, seperti mana yang Nabi bagi tahu dalam hadis ini, inda sadmatil ula, ketika mana hentaman yang pertama. Ketika mana diuji, ketika mana kita nak marah, ketika mana kita rasa tak boleh terima dengan ujian, ketika mana kita rasa kita memberontak dengan musibah yang menimpa kita, nak keluar daripada mulut kita perkataan yang mungkin tak baik, nak keluar daripada mulut kita mempertikaikan ketentuan Allah, ketika itu kita sabar. Tuan-tuan, berat. Memang berat. Mudah untuk saya cakap, mudah untuk tuan-tuan dengar, tapi untuk buat, kita kenal diri kita. Kadang-kadang sebahagian orang, mungkin saya sendiri, tuan-tuan, saya ni mujulah anak di rumah ni, dia tak tahu hadis ni, belum tahu hadis ni. Kalau dia tahu hadis ni, barangkali dia sebut kat saya juga. Time dia buat nakal dia kan, kita marah dia tu kadang-kadang. Kalaulah budak tu boleh bercakap, dia kata, innamas sabru inda sadmatil ula. Terdiam juga saya, tuan-tuan. Tapi inilah ujian untuk saya dan juga tuan-tuan. Bagaimana kita mengendalikan sabar itu. Kata Nabi, ketika hentaman yang pertama. Ketika mana hentaman yang pertama itulah sabar. Maknanya kalau satu orang diuji, ketika mana dia diuji itu dia tak sabar. Dia marah, dia pertikai, dia cakap perkataan tak sepatutnya. Dia keluarkan daripada lidahnya perkataan-perkataan yang bukan sepatutnya dikeluarkan oleh seorang mukmin yang sedang diuji. Kemudian lepas dia marah, lepas dia mengamuk, baru dia kata tak apalah, aku bersabar. Dia kata, itu bukan sabar, tuan-tuan. Itu bukan sabar. Sesungguhnya Nabi kata, innamas sabr inda sadmatil ula. Ketika mana hentaman yang pertama. Tuan-tuan, ini hadis yang saya rasa sangat penting buat kita. Hari ini kita berada dalam situasi sedang diuji. Pelbagai jenis ujian. Pelbagai bentuk ujian itu datang kepada pelbagai jenis orang yang pelbagai latar belakang. Tetapi satu perkara yang meletakkan kita di atas dasar yang sama adalah iman kita. Mudah-mudahan seberat mana pun ujian kita diuji, kita yakin bahawasanya ujian itu tidak Allah berikan kepada kita, melainkan Allah tahu itulah kadar kemampuan kita. Maka mudah-mudahan kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan itu menjadikan kita mampu untuk menjadikan diri kita termasuk di kalangan orang yang sabar. Mungkin terlajak kata sedikit, mungkin kita terlepas, mungkin kita ada sedikit terlajak, tetapi bersegera kita istighfar. Mudah-mudahan Allah terima dan ampunkan kesilapan kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya pagi ini saya nak sama-sama kita merenung satu surah, insya-Allah surah yang sangat-sangat hebat, surah yang kita selalu baca, iaitulah suratul Syarah ataupun suratul Insyirah. Suratul Insyirah ini satu surah tuan-tuan yang mana dia diletakkan di dalam Al-Quran selepas suratul Duha. Sebenarnya ini kuliah siri yang kedua. Kuliah lepas saya dah buat siri yang pertama, Muqaddimah suratul Duha, suratul Insyirah. Tetapi insya-Allah tak apa, kita ulang sedikit pagi ini beberapa poin-poin penting pada bahagian awal suratul Insyirah ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Insyirah ini, tuan-tuan. Pertama, surah Al-Insyirah ini sebagian ulama ada menyatakan, surah Al-Insyirah ini pada sisi sebagai ulama mereka mengatakan ia satu surah yang sama dengan suratul Duha. Kerana temanya sama, isinya sama. Isinya menceritakan tentang nikmat Allah kepada Nabi. Kalau dalam suratul Duha Allah ceritakan nikmat zahir. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Allah kata dulu engkau dapati engkau dalam keadaan tidak mendapat petunjuk, maka kami berikan engkau petunjuk ya Muhammad. Kami dapati engkau dalam keadaan miskin, ail, fa'aghna, kami berikan kau kekayaan. Itu nikmat zahir. Dan dalam suratul Insyirah ini
kita akan lihat nanti tuan-tuan bagaimana nikmat yang Allah sebut dalam surah ini, nikmat-nikmat batin kata para ulama. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam nashrah laka sadrak. Firman Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Tuan-tuan, para ulama tafsir menyatakan maksud daripada lapangnya dada Nabi itu ada dua. Sama ada dilapangkan secara zahir, dilapangkan secara fizikal. Ini disebut kata para ulama tafsir membawa maksud peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa dada Nabi dibelah ini berlaku tuan-tuan sabit daripada hadis-hadis yang sahih, ianya berlaku lebih daripada sekali. Khilaf para ulama, sebahagian ada yang menyatakan pembelahan dada Nabi ini berlaku 3 kali, ada yang menyatakan 2 kali. Kita tahu dia berlaku antaranya ketika Nabi berada di perkampungan Bani Sa'ad di bawah jagaan Halimah As-Sa'diyah, dan kemudiannya berlaku juga sekali lagi sebelum Nabi SAW melalui perjalanan Al-Isra wal Mi'raj juga berlaku. Dan khilaf ada sebagai ulama menyatakan berlaku 3 kali, ada yang menyatakan 2 kali. Tetapi ia memang berlaku. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, aku melihat di dada Nabi itu ada atharul makhit, ada kesan jahitan. Maksudnya dada Nabi itu benar-benar telah pun dibelah. Ini kata para ulama, sebahagian menyatakan inilah maksud kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Sebahagian lagi ulama menyatakan lapang dada itu secara maknawi. Maksudnya dilapangkan dada Nabi itu daripada merasa berat akibat beban dakwah. Tuan-tuan, beban dakwah yang diterima oleh Nabi, tanggungjawab sebagai seorang Rasul, wahyu yang Nabi terima itu berat. Wahyu itu berat. Dan dia juga menyebabkan dada Nabi SAW itu merasa berat. Sehingga kan ianya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat lapang dada adalah satu nikmat yang sangat-sangat diperlukan oleh para pendakwah dan juga orang beriman. Sebab itu kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam ketika mana disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa yang diminta oleh Nabi Musa? Pertamanya diminta oleh Nabi Musa pada Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapang dada. Lapangkan dadaku. Kenapa tuan-tuan? Kerana lapang dada ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Satu musibah yang kena kepada 2 orang. Satu ujian yang kena kepada 2 orang manusia. Satu orang kita tengok dia boleh tenang dengan musibah itu. Dia boleh senyum dengan musibah yang menimpanya. Sedangkan seorang lagi berada dalam keadaan yang berbeza. Yang membezakan itu adalah lapangnya dada mereka, tuan-tuan. Maka sebab itu Nabi SAW diberikan nikmat dilapangkan dada baginda oleh Allah. Kenapa? Kata para ulama, pandangan yang kedua menyatakan lapang dada itu adalah lapang dada daripada beratnya beban dakwah. Tuan-tuan, dakwah itu berat bagi Nabi. Kenapa berat? Kalau kita lihat, kerana Nabi SAW membawa dakwah itulah keadaan Nabi bertukar 360 darjah. Daripada seseorang yang disanjung, seseorang yang dimuliakan di Mekah, seseorang yang digelar Al-Amin. Tidak ada orang yang digelar Al-Amin di Mekah sebelum Nabi. Seorang yang daripada nasab yang mulia, datuknya orang yang mulia, ayahnya orang yang mulia, seorang yang dipuji dengan kejujurannya, dikenali dengan jujurnya dia, tetapi akhirnya ditukar gelaran itu kepada sahir. Orang yang mula-mula digelar jujur, digelar kadzab, digelar pembohong, digelar tukang sihir, digelar majnun, digelar orang gila, digelar orang yang sakit. Ia berat untuk Nabi, tuan-tuan. Bahkan apa yang dilalui oleh Nabi ini, tuan-tuan, pertamanya Nabi telah mengetahui. Kalau kita lihat balik dalam sirah, ketika mana Nabi menerima wahyu, orang yang pertama selepas Nabi menyampaikannya pada Khadijah, Nabi beritahu pada Khadijah, panjang kisah itu kita tahu, Khadijah selimutkan Nabi dan sebagainya. Khadijah bawa Nabi bertemu dengan Waraqah ibn Naufal. Yang mana pertemuan Nabi dengan Waraqah ini, Waraqah telah memberikan gambaran secara umum, gambaran keseluruhan kepada apa yang akan Nabi lalu. Ini yang kalau kita lihat dalam hadis itu, diceritakan bagaimana Waraqah berkata, wahai Muhammad, kalau betul apa yang kau ceritakan kepada aku, innahu namus, yang kau jumpa di gua itu adalah namus. Namus adalah nama lain bagi Jibril. Yang mana namus itu telah datang juga kepada Musa. Dan Waraqah telah beritahu kepada Nabi, laitani akunu jaz'an, dia kata mudah-mudahan aku ini masih muda, indama yukhrijuka qaumuk, ketika mana engkau nanti dihalau keluar oleh kaummu. Kata Waraqah, aku harap
hari engkau dihalau keluar oleh kaummu nanti, aku ini masih muda. Allah, tuan-tuan. Warakah beritahu Muhammad, maknanya apa? Engkau nanti akan dihalau Muhammad. Engkau nanti akan dihalau oleh kaummu, dan peringatan daripada Warakah ini menyebabkan Nabi terkejut. Mukhriji, kata Nabi, adakah mungkin aku akan dihalau, kata Nabi. Tuan-tuan, Nabi terkejut. Bagaimana aku duduk dalam negeri yang aku dimuliakan, yang aku disayangi oleh penduduk negeri ini, tiba-tiba aku akan dihalau keluar. Tapi Warakah sebut, innahu lam yajid ahadun bima ja'a bihi bima ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang membawa apa yang kau bawa ini ya Muhammad, melainkan dia akan dimusuhi. Maka tuan-tuan, itu berat bagi Nabi SAW. Tetapi Allah memberikan nikmat lapang dada kepada Nabi SAW. Jadi dua-dua betul. Sama ada lapang dada secara fizikal ataupun lapang dada secara ma'nawi. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, kata Allah ayat yang kedua. Dan kami telah meringankan bagimu wizr. Wizrak ni, wizr ni maksudnya kalau dari sudut bahasa bermaksud dosa, salah. Sebab tu Al-Quran sebut dalam banyak ayat, wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak akan memikul dosa dan kesalahan orang lain. Wizr ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata para ulama, apa yang dimaksudkan dengan kesalahan ni, wizr ini tiga pandangan. Yang pertama menyatakan wizr membawa maksud dosa. Pertama, beban dakwah itu sendiri, yang kita dah sebut ayat yang pertama tadi. Beban dakwah itu sendiri, bebanan dakwah itu maksud wizr, pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menyatakan wizr itu membawa maksud dosa umat Nabi SAW. Dosa umat Nabi. Nabi ini sangat-sangat bimbang dengan dosa umatnya. Nabi ini bimbang dengan dosa umatnya. Allah sebut dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi telah datang kepada kamu rasul daripada kaummu sendiri, azizun 'alaihi, dia rasa berat dengan apa penderitaan kamu. Maka Nabi ini SAW, tuan-tuan, kalau kita lihat dalam banyak riwayat, Nabi sangat-sangat mencintai dan bimbangkan nasib umat ini. Maka tuan-tuan, itu yang kedua. Ada juga yang menyatakan di kalangan para ulama ini khilaf. Pandangan yang ketiga ini, ada yang menyatakan dosa itu dimaksudkan dengan dosa Nabi SAW sendiri. Maka ada persoalan, adakah Nabi berdosa? Kita tahu Nabi itu maksum, Nabi itu terpelihara. Maka di sisi para ulama yang menyatakan wizr itu bermaksud dosa, mereka mengatakan dosa yang dimaksudkan yang dilakukan oleh Nabi ini, dia pertama bukan dosa berkaitan wahyu. Bukan dosa berkaitan wahyu. Nabi tidak bersilap, tidak buat salah berkaitan wahyu. Yang kedua, bukan dosa-dosa yang besar. Nabi tak buat dosa besar. Dan yang ketiga, bukan dosa-dosa yang mencacatkan kewibawaan. Nabi tak buat dosa-dosa yang menjatuhkan maruah Nabi. Maksud dosa yang dimaksudkan di sini hanyalah dosa-dosa dan kesilapan kecil Nabi yang telah pun Allah ampunkan. Ini satu pandangan. Satu pandangan lain menyatakan Nabi tidak pernah melakukan dosa. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini membawa maksud bebanan yang berlaku. Kalau kita takrifkan dia sebagai dosa, tuan-tuan, Allah kata allazi anqadha dhahrak. Sungguhnya dosa itu memberatkan belakangmu. Apa yang boleh kita ambil di sini, tuan-tuan? Pengajaran dia apa? Tuan-tuan, dosa adalah satu perkara yang membimbangkan bagi para nabi. Kalau kita lihat para nabi alaihimussalatu wassalam, Nabi Musa juga pernah melakukan kesilapan yang kemudian Allah ampun dia, di mana dia pukul bangsa Qibti itu sehingga meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana diminta syafaat di akhirat, kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW menceritakan Nabi Ibrahim akan kata, aku tak mampu untuk bagi syafaat kerana aku ada dosa. Kata Nabi Ibrahim, aku melakukan pembohongan 3 kali. Aku melakukan berdusta sebanyak 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Walhal dusta yang disebut oleh Nabi Ibrahim itu bukanlah dusta seperti mana yang kita lakukan hari ini. Dia bukanlah dusta sebenarnya, kata para ulama, kerana dia hanyalah tauriah. Hanyalah Nabi Ibrahim menggunakan makna yang dipesongkan dan semuanya kerana Allah. Contoh, ketika mana Nabi Ibrahim memecahkan berhala, orang tanya pada dia, siapa yang pecahkan berhala? Nabi Ibrahim kata, bal fa'alahu kabiruhu hadha. Sebenarnya yang buat ni bara yang besar. Dan ini bukan dusta yang seperti mana yang kita lakukan. Cuma saya nak sebut di sini, tuan-tuan, dosa-dosa yang kecil ini sangat-sangat ditakuti oleh para Nabi SAW. Dan kita sebagai orang beriman, tuan-tuan, kalau kita hari ini, tuan-tuan, saya dan juga tuan-tuan lah, kerana kita berdosa, kerana kita selalu berdosa, kadang-kadang kita ada satu sikap, kita pandang remeh pada dosa kecil. Sedangkan
Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, seorang mukmin itu dia akan melihat yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Sepatutnya seorang beriman, dia bila mana melihat dosa, walaupun dosa itu kecil, dia akan merasakan seolah-olah dia duduk melihat di tepi gunung, di bawah gunung, dan dia bimbang gunung tu akan menghempap dia. Dia takut, ya khafu ayyaqa alaih, dia takut gunung tadi menghempap dia. Bila mana kita terlibat dengan sesuatu dosa, seharusnya ada rasa bimbang dalam jiwa kita. Jangan kita jadi seperti mana orang munafik. Kata Nabi, wa innal fajir, ataupun orang yang kaki dosa, orang yang selalu berdosa. Orang munafik ini, yara dhunubahu kadzubab. Dia lihat dosa dia macam lalat, marra ala anfih. Lalat yang hinggap di hidung. Lalu hanya dia boleh halau lalat itu bila-bila masa saja. Maka tuan-tuan, di sini satu pengajaran besar buat kita lah, buat saya dan juga tuan-tuan, bahawasanya dosa itu jangan dipandang kecil. Dan Nabi SAW, Allah telah meringankan beban yang menyebabkan Nabi SAW itu merasa berat. Kalau kepandangan menyatakan beban dakwah, ada pandangan menyatakan dosa umatnya, ada pandangan yang menyatakan ia hanyalah kesilapan dan dosa Nabi SAW yang kecil-kecil yang telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah sebut dalam suratul Fatah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik. Kami telah mengampun padamu apa yang telah lepas daripada dosa-dosamu. Maka tuan-tuan, di sini khilaf perkataan para ulama. Tetapi untuk kita harus kita ingat bahawasanya dosa itu membawa kita kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pandang, kata para ulama, jangan dilihat kecil atau besarnya dosa itu, tetapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Jangan kita kata, oh tak apa, ini dosa kecil. Tak apa, ini dosa kecil. Tapi lihatlah siapa yang kita maksiati itu. Ianya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa mengambil tindakan kepada dosa-dosa kita. Maka di situ juga harus kita faham bahawasanya jangan menangguh-nangguhkan taubat. Jangan menangguh-nangguhkan taubat. Kenapa? Kita tak dapat lari daripada dosa. Saya dan juga tuan-tuan, Nabi kata, kullu ibn Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti berdosa. Tetapi Nabi bagi tahu, sebaik-baik orang yang berdosa itu at-tawwabun. Orang-orang yang berdosa, yang sebaik-baiknya adalah orang yang bertaubat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Kami tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Maka tuan-tuan, apa maksud ditinggikan sebutan nama Nabi ini? Sebagian ulama menyatakan berdasarkan daripada hadis Nabi SAW juga, yang mana Jibril menceritakan kepada Nabi dalam sebuah hadis qudsi, Allah sebut kepada Nabi, bila mana disebut namamu, namamu akan disebut. Digandingkan sebutan nama Nabi, macam yang kita lihat hari ini tuan-tuan. Bila mana kita menyebut syahadat tauhid, kita akan letakkan, gandingkan nama Allah dan juga nama Nabi SAW. Dan bila mana kita seruan azan, yang mana tuan-tuan, seruan nama Nabi ni, kalau kita lihat satu kajian menunjukkan sebenarnya di atas bumi ni, setiap masa azan dilaungkan, setiap masa azan itu tidak putus-putus. Sentiasa ada orang yang menyebut nama Nabi. Sentiasa ada orang yang berselawat ke atas Nabi. Bahkan kita hari ini hari Jumaat, antara sunnah yang sangat-sangat digalakkan hari Jumaat ni adalah kita berselawat ke atas Nabi SAW. Diberikan kelebihan-kelebihan, janji yang hebat kepada orang-orang yang berselawat. Ini kelebihan, diangkat sebutan nama Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ayat yang keempat. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang kelima dan yang keenam. Ini ayat yang sangat menarik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kata Allah, maka pada satu kesusahan itu ada kesenangan. Yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Allah ulang kali kedua, sesungguhnya pada satu kesusahan itu ada kesenangan. Tuan-tuan, ayat ni merupakan satu janji yang sangat hebat daripada Allah. Kita akan lihat bagaimana hebatnya ayat ini. Allah menyebutkan, kata para ulama, pastilah di sebalik satu kesusahan padanya ada banyak kemudahan. Kesusahannya satu, kemudahannya banyak. Kerana apa? Kalau kita lihat pertama, kata para ulama, yang pertama, ayat ini diulang dua kali. Dia gunakan kalimah inna. Inna ini kalau kita belajar bahasa Arab dinamakan adawatut taukid, ayat penguat. Pastilah.
Fa inna, sesungguhnya pada satu kesusahan itu ada banyak kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat inna ini, ayat ini diulang 2 kali. Diulang 2 kali menunjukkan pastinya, menunjukkan kita mesti yakin bahawa bersama satu kesusahan itu ada banyak kemudahan-kemudahan. Dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok sudut bahasa Arab ni ringkaslah. Perkataan al-usra, susah itu Allah letakkan alif lam. Dalam bahasa Arab dipanggil ma'rifah. Maksudnya membawa maksud kesusahan itu satu. Al-usrun pada ayat yang kelima dengan al-usrun pada ayat yang keenam itu kedua-duanya ada alif lam, membawa maksud itu adalah 2 kesusahan yang sama sebenarnya. Kesusahan yang pada ayat kelima sama dengan kesusahan pada ayat yang keenam. Tetapi perkataan kemudahan yusra itu tidak ada alif lam, kata para ulama, membawa maksud kemudahan itu berbeza. Maksudnya satu susah, kemudahan yang sangat banyak. Maka ini adalah sebenarnya berkaitan dengan muamalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita berurusan dengan Allah. Semua ini memerlukan iman, tuan. Bagaimana untuk kita melihat bila mana Allah uji kita dengan satu benda yang susah, dia pasti ada mudah. Pasti ada mudah. Maka keyakinan ini menjadikan kita tenang, tuan-tuan. Nabi SAW sebut dalam hadis yang masyhur, kata Nabi, ajab li amri mu'min. Saya selalu sebut hadis ini. Alangkah hebat, alangkah ajaibnya urusan orang beriman. Kalau menimpa kepada mereka satu kesenangan, maka mereka bersyukur. Kalau datang kepada mereka satu musibah, mereka sabar. Kedua-duanya menjadi baik bagi mereka. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini penting bagi kita kerana dia melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, Allah sebut, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku seperti mana sangkaan hamba-Ku padaku. Maka tuan-tuan, perlunya kita bersangka baik pada Allah. Iaitu bila datang satu ujian, satu musibah, kita mesti yakin ada kebaikan di sebalik musibah ini. Hanya mungkin, tuan-tuan, hanya mungkin pertama sama ada dia cepat atau lambat. Ataupun hanya sama ada kita nampak atau tidak kemudahan itu. Dan yang ketiga, tuan-tuan, tadi saya sebut beberapa bukti lah. Pertama, ayat ni diulang 2 kali. Allah gunakan inna, Allah gunakan alif lam pada kesusahan tetapi tidak pada kemudahan. Tapi yang ketiga ni, yang keempat ni, Allah gandingkan ma'a. Kalimah ma'a. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan ada kemudahan. Kalimah ma'a membawa maksud bersama. Kata para ulama, bersama itu membawa maksud dia datang sekali. Sesungguhnya pada setiap kesusahan itu sudah ada kesenangan. Sudah ada kesenangan. Hanya mungkin dia terlindung daripada kita. Mungkin kita tak nampak. Ini kata para ulama. Membawa maksud tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah sentiasa kasih pada kita. Dan Allah datangkan setiap kesusahan itu sebenarnya bersama dengan kesenangan. Hari ini adalah hari di mana kita semua sedang diuji. Pelbagai bentuk kesusahan saya sebut tadi. Ada di kalangan kita yang hilang ahli keluarga yang kita sayang. Ada di kalangan kita yang mungkin dia sendiri diuji dengan wabak ini, diuji dengan kehilangan mata pencarian, diuji dengan berbagai perkara yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa sempit kehidupan kita. Tapi orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca ayat-ayat Allah dan dia berurusan dengan Allah dengan cara yang betul, dia akan sentiasa merasa tenang kerana dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada dia bersama kesusahan itu pasti ada kesenangan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu untuk kita, saya dan juga tuan-tuan lah, benda ini ketika kita cakap hari ini, ketika kita tenang, mungkin dia mudah. Tetapi ketika mana kita diuji, bagaimana nak kita bentuk hati kita, bagaimana nak kita tahan jiwa kita supaya kita yakin sebenarnya dia ada kebaikan yang mungkin kita sahaja yang terlindung daripadanya tak nampak. Hakikatnya dia pasti ada kebaikan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat ayat yang ke-7 sikit lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai daripada satu urusan, maka teruskan, bangkitlah dan laksanakan urusan yang seterusnya. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai ulama menyatakan maksudnya adalah apabila selesai kau melakukan suatu ibadah, maka kerjakanlah ibadah yang seterusnya. Ini ada pandangan menyatakan demikian. Ada yang menyatakan contohnya, apabila selesai salat, maka seriuslah kita berdoa. Cepat, segeralah kita berdoa. Seriuslah dalam berdoa. Apabila selesai salat fardu, ikutilah dengan salat yang sunat. Ataupun, sebagai menyatakan, apabila selesai urusan dunia, kita melakukan urusan keduniaan kita, maka ikutilah ia dengan ibadah yang bersungguh-sungguh dan berdoa. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelbagai pandangan para ulama. Tapi ini membawa maksud tuan-tuan.
Allah nak mengajar kita, selesai satu urusan, jangan kita bertangguh. Berehat seketika dan terus bangkit pada urusan yang seterusnya. Selesai satu ibadat, mungkin kita perlu rehat sekejap, tetapi terus bangkit dengan ibadah yang seterusnya. Ini yang kata para ulama, selesai ibadah fardu, kerjakan pula ibadah sunat dalam keadaan kemampuan kita. Jangan kita bertangguh-tangguh ketika mana kita mampu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut, ketika mana kita sihat, ketika mana kita kuat, ada kelapangan, mampu untuk datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah dengan salat berjemaah contohnya, maka ketika itu kita buat. Kerana akan datang satu hari yang kita tidak tahu. Seperti mana berlaku hari ini. Siapa pernah sangka tuan-tuan bahawa orang nak pergi salat Jumaat, satu ketika dulu terpaksa tunggu giliran, terpaksa tunggu jemputan, terpaksa ada rotation, ada masa ketikanya hanya ahli jawatan kuasa saja. Siapa tahu akan terhalang begitu, tak pernah kita sangka. Tetapi tuan-tuan, kata para ulama dan Nabi SAW juga sebut dalam hadis, apabila satu orang dia istiqamah dengan amal kebaikan ketika dia sihat, maka Allah akan tulis kebaikan yang sama ketika mana dia terhalang kerana dia sakit dan sebagainya. Maka di sini penting, jangan kita bertangguh-tangguh dengan amal saleh bila mana ada peluang. Perlu rehat kerana kita manusia, rehat seketika dan terus dengan ibadah yang seterusnya. Dan juga tuan-tuan, hadis ini, ayat ini menunjukkan kepada kita supaya kita serius dengan urusan kehidupan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Seimbang. Bahkan akhirat itu lebih utama. Jangan kita hanya serius pada urusan dunia, tetapi kemudian kita ambil akhirat dengan sekadarnya. Ini satu kesilapan tuan-tuan. Sebab Allah sebut, "Fattaqi fima atakallahu daral akhirah." Kejarlah, carilah apa yang kami sediakan untuk kamu di akhirat. Kemudian Allah kata, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa bahagian kamu daripada dunia. Maksudnya tuan-tuan, dunia itu perlu. Tetapi jangan kita jadikan dunia itu keutamaan kita. Jangan kita jadikan dunia itu matlamat kita. Tuan-tuan, Nabi SAW mengajar kita supaya jadikan dunia ini sebagai jambatan untuk kita ke akhirat. Dunia ini adalah sebagai tempat persinggahan untuk kita mengumpul bekal akhirat. Serius kita dengan urusan dunia, tetapi serius itu kerana apa? Kerana kita tahu bila kita buat yang terbaik pada urusan dunia kerana Allah, dia akan menjadi bekal juga untuk kita di akhirat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, juga ayat ini mengajar kita supaya kita bersabar dalam melakukan ketaatan. Sabar melakukan ketaatan, tuan-tuan. Nak buat taat ni kena sabar. Kadang-kadang kita penat, balik kerja, banyak urusan kita sibuk, penat. Tetapi pada masa sama tetap kena solat. Tetap kena bangun solat. Malam tidur lewat, balik kerja lambat, penat. Bila pagi azan subuh, kena bangun dah. Paksa badan. Memang kena sabar tuan-tuan. Tetapi inilah satu ayat yang menunjukkan bahawasanya disuruh kita demikian kerana dunia bukan tempat kita menuai hasil. Dunia bukan tempat kita untuk menerima ganjaran. Tempat sebenar untuk kita menuai hasil adalah akhirat. Berpenat-penat kita di dunia ini untuk berehat kita dengan rehat yang sebenar-benarnya di akhirat. Tetapi tuan-tuan, ayat ini juga menunjukkan agama tidak larang kita untuk berehat. Sebab itu kata para ulama, selesai satu urusan, rehat dan kemudian terus kepada urusan yang seterusnya. Agama tak larang kita untuk bergembira. Agama tak larang kita untuk bergembira pada kadar yang dibenarkan. Nabi SAW satu ketika ada hadis, hari raya, Abu Bakar masuk ke dalam rumah Nabi, maka ada Aisyah duduk dengan Jariyah, ada dengan seorang budak hamba perempuan, yang mana hamba itu menyanyi dalam rumah Nabi. Abu Bakar marah, kata Abu Bakar, "Amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah." Adakah seruling syaitan dalam rumah Nabi? Maka Nabi kata pada Abu Bakar, "Da'hu ya Abu Bakar." Biarlah dia Abu Bakar, kan hari raya. Nabi bagi itu maksudnya ada kadarnya, boleh berhibur. Nabi pernah SAW memanggil orang-orang Habsyah yang menunjukkan pertunjukan lawan pedang, pertunjukan main pedang dalam masjid Nabi. Bahkan Aisyah turut letak dagu dia di bahu Nabi untuk melihat pertunjukan itu, dan Nabi suruh Habsyah tadi teruskan kata Nabi, biar Yahudi dan Nasrani tahu bahawa adanya keluasan dalam agama. Maknanya agama membenarkan, tetapi dengan kadarnya, bukan hiburan yang melampau sehingga melalaikan kita daripada akhirat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang terakhir daripada suratul Insyirah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau
berharap. Kepada Tuhanmu semata-mata farghab, berharaplah, hendaklah kau berharap. Maka ayat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah merupakan satu ayat yang sebenarnya menyuruh kita memperbetulkan kebergantungan kita. Jangan kita bergantung pada makhluk pertama. Siapa yang bergantung kepada makhluk, di akhirnya dia akan kecewa. Bukanlah membawa maksud jangan bergantung pada makhluk itu kita tak boleh minta tolong pada makhluk. Bukan. Kita ikhtiar. Kata para ulama, ikhtiar. Kita berurusan dengan manusia dalam ikhtiar kita. Tetapi kita jaga batin kita. Jaga hati kita. Bahawasanya harapan kita tetap kepada Allah. Kita buat sesuatu. Kita harap nak dapat sesuatu. Tapi harapan tu, ya Allah, kau bukakanlah hati dia untuk berikan benda ni pada aku. Contohnya, ya Allah, kau terimalah usaha aku ini, berilah apa yang aku nak ni, jika dia baik untuk aku. Ini satu tindakan yang menunjukkan kita faham apakah maksud usaha dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah termasuk dalam tawakal satu orang yang tidak berusaha. Dan kata para ulama, sesungguhnya usaha tidak menafikan tawakal. Dan disuruh kita berharap semata-mata kepada Allah. Dan kata para ulama, tuan-tuan, juga penting daripada ayat ini supaya kita tidak mengharap ganjaran pada amalan kita melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini satu perkara yang cukup membimbangkan baik saya dan juga tuan-tuan. Bila mana kita melakukan amalan, kita mengharapkan ganjaran daripada manusia. Baik ganjaran itu dari sudut sanjungan orang, pujian orang. Ini perkara yang sangat-sangat membimbangkan. Memerlukan kita bermujahadah sepanjang hidup, tuan-tuan, supaya kita meletakkan harapan kita nak meraih pahala kita itu biar dia tersimpan di sisi Allah. Di situlah kita perlu latih jiwa untuk ikhlas. Di situlah kita perlu menjaga hati kita daripada riya, sum'ah, ta'ajub, takabur, ujub, takabur. Di sinilah seorang manusia berperang dengan jiwa dia sendiri. Kenapa? Dia nak mengharap ganjaran di sisi Allah. Dia tidak mahu, saya sendiri tuan-tuan, kita tak tahu yang mana amalan kita yang Allah terima. Maka apabila kita melakukan satu amalan, jangan kita letakkan pengharapan ganjaran itu pada makhluk. Jangan kita harapkan pujian dan sanjungan makhluk. Jangan kita harapkan amalan kita dilihat oleh orang. Jangan kita kecewa kalau amalan kita tak dilihat orang. Jangan kita kecewa kalau kebaikan yang kita buat tak disebut orang. Kenapa? Kita yakin dianya tersimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita letakkan tuan-tuan, hati kita benar-benar mengharap apa saja kebaikan yang kita buat. Jangan kita harap balasan orang. Jangan kita harap terima kasih. Hatta terima kasih saya selalu sebut. Hatta jangan mengharap ucapan terima kasih. Betul, terima kasih itu adab. Kita menerima. Nabi sebut, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia tak syukur pada Allah. Tetapi bagi pihak diri kita, bila mana kita lakukan kebaikan, bila mana kita berikan kebaikan kepada seseorang, macam mana Allah sebut dalam surah Al-Insan, Allah kata sifat antara sifat ahli syurga ini apa dia? Mereka yang memberikan, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka beri makan kepada orang miskin, tawanan, anak yatim. Kemudian mereka menyebutkan innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami beri makan ni liwajhillah, semata-mata nakkan redha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak harap sama sekali balasan daripada kamu. Kami tak harap sama sekali walaupun ucapan terima kasih daripada kamu. Tuan-tuan, orang ucap terima kasih kita terima. Tapi seandainya kita buat satu kebaikan, orang tak hargai, jangan kita kecewa. Di situ penting. Jangan kita kecewa dan jangan kita jadikan itu sebab untuk kita mengungkit kebaikan kita. Itu bahaya, tuan-tuan. Kadang-kadang mengungkit tu datang daripada kecewa kita. Aku buat baik kat dia, aku tolong dia waktu dia susah, hari ni dia buat gitu kat aku. Aku dah susah payah tolong, terima kasih pun tak ada, belah gitu je. Akhirnya kita ungkit, kita bercerita pula kat orang. Akhirnya kita balik bertemu Allah, tuan-tuan. Amalan kita tadi akan jadi habaan manthura, akan jadi debu yang berterbangan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini perlu kita lihat dan renung ayat ini. Allah sebut wa ila rabbika farghab. Hendaklah kepada Tuhanmu semata-mata engkau berharap. Harapkan ganjaran Allah, harapkan habuan akhirat. Dan saya nak tutup, tuan-tuan, dengan satu hadis, tuan-tuan, yang sangat-sangat memberi kesan kepada jiwa kita kalau kita renung dalam hadis dari Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man kanat dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Siapa yang menjadikan dunia itu semata-mata tujuan dia, farraqallah, Allah akan memecah belahkan, Allah akan cerai beraikan urusan dunia dia. Allah akan jadikan dia susah. Allah akan jadikan apa yang dia buat tak jadi. Kenapa? Tujuannya dunia semata-mata.
Kemudian kata Nabi lagi, waja'ala faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran itu antara dua mata dia. Kerja, dapat gaji 2,000 tak cukup. Dapat naik 3,000 tak cukup lagi. 5,000 tak cukup lagi. Tak cukup. Sentiasa tak cukup. Kenapa? Allah jadikan kefakiran itu antara dua mata dia. Tuan-tuan, tak salah kita meningkatkan ataupun kita upgrade diri kita, usaha nak dapatkan pendapatan yang lebih, tak salah. Tetapi syukur itu kena ada, qanaah itu kena ada. Maka sebab itu, orang yang meletakkan, dia buat segala urusan, nak cari kaya, langgar batasan halal haram. Nak cari kaya, orang bagi tahu dia, ini tak boleh masuk. Aku tak kira, yang penting jadi duit. Maka tuan-tuan, ini perkara yang membimbangkan. Lupa batasan halal haram. Nak mudah urusan, rasuah, sapu, tak apa, dolok. Ini semua tuan-tuan, wal'iyadzubillah. Orang yang menjadikan dunia semata-mata tujuan, dia akan langgar. Dan akhirnya, dia tak akan dapat melainkan apa yang Nabi sebut. Allah jadikan dia sentiasa melihat fakir pada kedua mata dia. Dia akan rasa tak cukup. Dan kemudian kata Nabi lagi, walam ya'tihi minad dunya, dan segala susah payah yang dia buat mencari dunia tadi, tak akan dapat habuan dunia dia, melainkan illa ma kutiba lahu. Melainkan apa yang dah Allah tetap untuk dia saja. Yang itulah dia dapat. Usaha kuat mana pun, kalau dia sampai melanggar batasan halal haram, kalau dia hanya letakkan dunia semata-mata tujuan, akhirnya dia tak akan dapat lebih pun. Dia hanya akan dapat apa yang Allah dah tetapkan untuk dia. Maka tuan-tuan, kontra kepada ini, berbeza dengan satu lagi jenis manusia. Kata Nabi, وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ. Siapa yang menjadikan akhirat itulah tujuan utama dia. Tuan-tuan, bukan maksud jadikan akhirat tujuan utama ni, kita tak bekerja, kita tinggalkan urusan dunia. Tidak. Dia melakukan urusan dunia dia. Dia melaksanakan kewajipan dia dari sudut tanggungjawab dia di dunia dengan sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh. Tetapi kerja itu sungguh-sungguh kerana diikat dengan iman dan takwa dia. Dia tahu, dia diberi tanggungjawab untuk lakukan. Dia lakukan dengan cara yang terbaik. Dan dia jaga batasan halal haram. Dia ada maruah diri. Dia tidak libatkan diri dia dengan pendapatan-pendapatan yang syubhat. Walaupun mungkin menyebabkan dia sedikit kurang kaya daripada orang lain. Contoh, zahirnya. Maka ini orang yang meletakkan akhirat sebagai niatnya, tujuannya. Nabi janji, kata Nabi, jama'allahu lahu amrahu. Allah akan jadikan urusan dia sangat-sangat mudah bagi dia. Dia akan mudah urusan dia. Dia akan sentiasa dilicinkan. Allah kata, jama'allah, Allah mudahkan urusan dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan dia kaya pada hatinya. Allah berikan kekayaan pada hatinya. Lalu dia merasa qanaah, dia rasa cukup. Dia rasa apa yang dia dapat ni sudah wajib disyukuri. Dan dia sangat-sangat gembira. Bahkan menyebabkan dia hartanya, penghasilannya, menyebabkan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling menarik, tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepada dia. Dia akan diberikan ke dunia. Dunia datang kepada dia, wahiyya raghimah. Dalam keadaan dia tidak harap. Dia tak suka. Dia tak selesa. Orang putih kata unwilling. Dia tak mahu. Tapi dunia datang kepada dia. Ini janji Nabi SAW. Maka ini menyebabkan kita perlu melihat. Inilah tujuan sebenar kehidupan kita. Seperti mana yang kita melihat ayat yang Allah Ta'ala sebut ini. Harapan kita kepada Allah menjadikan kita mengharap apa sahaja urusan kita akan menjadikan Allah redha pada kita di akhirat. Di sini penting untuk kita lihat Nabi SAW mengikat setiap urusan dengan takwa. Kenapa? Orang yang bertakwa, tuan-tuan, kalau kita lihat pada definisi takwa, orang yang bertakwa adalah orang yang tidak melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan dia di akhirat. Yang boleh mendatangkan mudarat pada dia di akhirat. Maka ini perkara yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Bagaimana Nabi SAW mendidik kita, cari dunia. Ambillah dunia, tetapi dengan jalan yang Allah redha, agar tidak dengan dunia nanti menyebabkan susah kita di akhirat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa syirah ini yang mana mudah-mudahan bila kita baca surah ini selepas daripada ini, bila kita renung makna surah ini, dia memberikan kesan kejiwaan kepada diri dan juga tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekayaan jiwa, Allah berikan kepada kita kelapangan dada. Dalam suasana hari ini kita sangat memerlukan dada yang lapang, sangat memerlukan hati yang sentiasa bersangka baik pada Allah, sangat memerlukan hati yang ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kelapangan itu satu rahmat yang sangat besar untuk diri saya dan juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya kira cukuplah sekadar itu. Hampir 1 jam juga, minta maaf sedikit panjang. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan, kalaulah sedikit laju, sedikit bertabu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat untuk diri saya terlebih dulu dan juga pada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ucap terima kasih kerana sudi hadir pada kuliah ringkas ini, yang saya tak ringkas juga, panjang, kuliah yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga tuan-tuan. Jadi saya ucap terima kasih tuan-tuan sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم ادفع عنا البلاء يا الله. اللهم ادفع عنا البلاء يا الله. اللهم ادفع عنا البلاء يا الله. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana kehadiran tuan-tuan. Tuan Imam pun ada. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, terima kasih tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Jadi mudah-mudahan ada lagi peluang. Terima kasih banyak. Baik, salam. Ya, tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. InsyaAllah akan datang, insyaAllah lagi sikit-sikit lagi, insyaAllah. Ustaz Ainul, terima kasih. Terima kasih banyak. Allah. Sama-sama. InsyaAllah. Cikgu Ashraf ada. Terima kasih banyak. Abang Alim ada. Terima kasih. Tuan Imam. Imam Yaakob ada. Allah Akbar. Terima kasih banyak. Tan Zarudin. Terima kasih. Tan Zulkifli. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi akan datang. Baik tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Baik, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.